Kami sedang mengikuti sekatan oleh Amerika Syarikat di Selat Hormuz yang telah berkuat kuasa hampir 2 jam. Sebuah syarikat penjejakan melaporkan bahawa 121 kapal tangki kosong sedang bergerak menuju ke Amerika Syarikat. Daripada kapal-kapal itu, 68 adalah kapal tangki super yang membawa 2 juta tong setiap satu. Presiden Trump meminta negara-negara yang terjejas akibat gangguan Iran di selat itu untuk mendapatkan bekalan tenaga daripada Amerika Syarikat. Nampaknya mereka sedang memenuhi permintaannya dan mendengar kata-kata Trump. Presiden berkata kepada Fox bahawa China boleh menghantar kapal-kapalnya ke Sinawa dan ke Venezuela sambil menyatakan bahawa kapal-kapal tangki kosong dari banyak negara semuanya sedang menuju ke Zewa untuk diisi. Itu datang daripada Presiden Amerika Syarikat. Banyak perkara hari ini. Letakkan peta di skrin. Sekarang Angkatan Tentera Amerika Syarikat akan melaksanakan sekatan penuh ke atas trafik maritim Iran sementara kapal-kapal penyapu ranjau membersihkan Selat Hormuz selepas kegagalan rundingan damai. Selamat datang ke Jam Baru America's Newsroom. Saya Dana Prino. Selamat pagi, saya Bill Hammer. Pada jam ini, nasib gencatan senjata selama 2 minggu masih tidak pasti kerana Iran tidak berundur daripada program nuklearnya. Zewa telah mengisytiharkan sekatan laut ke atas Iran selepas rundingan berakhir pada penghujung hari Sabtu. Selat Hormuz merupakan titik strategik yang sangat penting ketika Presiden meningkatkan tekanan ke atas Teheran. Tentera mereka telah musnah. Semuanya milik awak. Tentera laut mereka telah tenggelam. Negara-negara lain sedang berusaha supaya Iran tidak dapat menjual minyak. Itu akan sangat berkesan. Tetapi terdapat banyak kapal yang datang ke negara kita untuk mengisi minyak dan kemudian pergi dan menerima. Oleh itu mereka tidak akan menyeberangi Selat A dan akhirnya perkara ini akan diperbetulkan. Pasukan Fox membuat liputan. General Jack Keane sedang menunggu. Alex Hogan membawa berita dari Rumah Putih dan Matt Finn berada di Selat. Dia tinggal di Dubai. Hai Matt. Hai Dana. Presiden berkata bahawa sekatan Zeki Asirio ke atas kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran sedang berkuat kuasa pada masa ini. Di Selat Hormuz, di belakang saya, di Teluk Karsi. Pada hujung minggu, Centicom melaporkan bahawa buat pertama kalinya, 2 kapal pemusnah Amerika telah memasuki selat itu. Kapal-kapal ZP Sewa membersihkan ranjau laut menggunakan dron bawah air. Sekarang, Presiden Trump berkata bahawa ZP Ewa akan menyekat pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz yang boleh memusnahkan ekonomi Iran. Dia menulis, Iran telah berjanji untuk membuka selat itu, tetapi tidak melakukannya. Lebih baik mereka mula menyelesaikan perkara ini. Laluan air antarabangsa yang terbuka dan pantas. Mereka melanggar semua undang-undang. Kini, Iran memberi amaran bahawa tenteranya boleh bertindak balas, mengancam untuk melakukan tindakan balas. Seorang jurucakap tentera Iran menyatakan, jika keselamatan pelabuhan-pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Parsi dan Laut Oman terancam, tiada satu pun pelabuhan di Teluk Parsi dan Laut Oman akan kekal selamat. Di Timur Tengah, seorang pegawai Emiria Arab Bersatu menganggarkan bahawa 800 kapal dagang telah ditinggalkan dan kira-kira 400 daripadanya adalah kapal tangki minyak. Baik, sila maklumkan kami kerana dia berada di kawasan itu. Terima kasih. Jadi Dana, dari situ kita terus ke Rumah Putih. Alex Hogan berada di sana, berjaga-jaga. Selamat pagi. Selamat pagi, Bill. Presiden mahu perkara ini dikuatkuasakan serta-merta. Beliau juga telah mengarahkan tentera laut untuk menyekat Selat Hormuz dan membersihkan sepenuhnya saluran air daripada periuk api. Hari ini, harga minyak melebihi $100 setong. Pemangku Peguam Negara Todd Blanche menyatakan bahawa Jabatan Kehakiman akan mendakwa sesiapa yang menjual minyak Iran. Presiden Trump berkata semalam kepada Maria Bartiromo dari Fox. Jika mereka tidak kembali, semuanya akan tetap baik-baik saja bagi saya. Tentera mereka telah benar-benar habis. Peluru berpandu mereka hampir habis. Keupayaan pembuatan peluru berpandu dan dron mereka hampir musnah sepenuhnya. Rundingan hujung minggu ini berakhir tanpa sebarang persetujuan. Naib Presiden J.D. Vance telah mengemukakan kepada Iran tawaran terakhir yang merangkumi garis merah seperti penamatan pengayaan uranium dan pembukaan semula selat tanpa sebarang bayaran. Mengenai laluan perairan kritikal ini, berikut telah dinyatakan. Berbeza dengan dakwaan palsu pegawai musuh, Selat Hormuz kekal dibuka untuk laluan kapal-kapal awam di bawah pengurusan bijak dan peraturan tertentu.
Kami terus mengikuti perkembangan cerita ini. Dalam situasi maklumat yang tidak tepat, kami sedang memantau untuk melihat apa yang akan berlaku dalam beberapa minit atau jam akan datang sambil memerhati reaksi pihak berkuasa Iran. Seorang pegawai Iran berkata bahawa Presiden itu hanya menggertak. Seorang ahli parlimen Iran memetik kata-kata Presiden, "Jika kamu melawan, kami juga akan melawan." Baiklah, sekarang sudah pukul 10.30. Anda telah menonton kami. Kami memang menunggu peluang ini. Peluang itu kini terbuka dan Presiden Trump telah memuat naik di Truth Social. Tentara Laut Iran kini berada di dasar laut, musnah sepenuhnya, 158 kapal. Apa yang kami tidak serang ialah apa yang dipanggil kapal serangan pantas, kerana kami tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Jika mana-mana kapal ini menghampiri sekatan kami, ia akan dihapuskan menggunakan sistem pemusnahan yang sama seperti yang digunakan terhadap pengedar dadah di bot di laut. Ia pantas dan kejam. 98.2% dadah yang masuk ke kawasan larangan melalui laut telah berjaya dihentikan. Terima kasih atas perhatian anda. Ini baru sahaja diterbitkan. Secara langsung dari kawasan di Tel Aviv, Trey Inks sedang bersiaran langsung untuk membawa perspektif hari ini kepada kita. Trey, hai. Selamat pagi, Bill. Sekatan Amerika ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran telah pun bermula. Kawasan ini sedang menunggu tindak balas Iran dan bentuknya. Pusat Komando Zewa telah mengeluarkan butiran mengenai sekatan ini, menyatakan bahawa sekatan itu akan dikenakan ke atas kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan kawasan pantai Iran, termasuk pelabuhan Iran di Teluk Parsi dan Teluk Oman. Pasukan CENTCOM tidak akan menghalang pelayaran kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz ke dan dari pelabuhan bukan Iran. Langkah penting Zewa ini diambil selepas rundingan di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa sebarang persetujuan. Laporan menunjukkan terdapat jurang dalam isu kawalan selat dan pengayaan uranium. Benjamin Netanyahu berkata beliau telah berbincang dengan J.D. Vance selepas rundingan tersebut. Letupan itu datang dari pihak Amerika yang tidak dapat bertolak ansur dengan pelanggaran terang-terangan perjanjian rundingan oleh Iran, sekaligus menunjukkan dengan jelas rasa tidak puas hati. Perjanjian itu adalah supaya pertempuran dihentikan dan pihak Iran akan segera membuka selat tersebut. Mereka tidak melakukannya. Orang Amerika tidak dapat menerima perkara itu. Pada hari Ahad, Netanyahu melawat selatan Lubnan di mana pertempuran menentang Hezbollah masih berterusan. Beliau ditemani oleh Menteri Pertahanan Israel Katz. Hari ini, Hezbollah meneruskan serangan dengan roket dan drone ke utara Israel. Bill, Angkatan Tentera telah meningkatkan tahap amaran di seluruh negara kerana mereka bimbang Iran mungkin campur tangan secara langsung selepas penutupan Selat Hormuz dan sekatan pelabuhan-pelabuhan Iran. Apa yang boleh anda laporkan? Wah, banyak perkara berlaku. Terima kasih, Trey. Gembira awak kembali di Tel Aviv, Israel. Trey Inks. Kami bersama Rebecca Heinrich, penyelidik dari Hudson. Sekatan ini sudah berlangsung selama 33 menit. Apa pendapat Anda tentang strategi ini? Ia sangat bijak, Dana. Naib Presiden Vance telah pergi ke sana dan cuba berunding dengan niat baik. Mereka beri kira-kira 12 jam atau lebih. Saya rasa itu. Rong jingga maraton. Dan pihak Zewa sebenarnya tidak berubah berkenaan dengan apa yang kami tuntut. Kami mahu laluan yang benar-benar selamat ke Selat Hormuz. Kami mahu pembongkaran sepenuhnya program nuklear haram Iran. Kami mahu Iran berhenti membiayai wakil-wakil pengganas mereka. Rejim yang berunding dengan naik Presiden Vance sebenarnya tidak mahu mengalah dan sebenarnya tidak mempunyai pengaruh terhadap Amerika Syarikat. Seperti yang kita bincangkan, Dana, Presiden Trump tidak menarik balik walau satu pun pasukan darat dari rantau itu. Malah terdapat peningkatan pasukan darat secara khusus. Yang pakar di rantau itu. Tentara laut pun tidak berundur, begitu juga tentara udara. Sementara itu, orang Iran tidak mempunyai tentara udara atau tentara laut yang berkesan. Jadi, kita akan cuba sekatan terhad ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Ini akan lebih memudaratkan orang Iran berbanding sesiapa pun dan kita akan lihat sama ada kita boleh buat orang Iran menyerah kalah. Sementara awak bercakap tadi, lihat di sini garis merah J.D. Vance Parana Amerika. Mari kita tunjukkan di papan, awak ada sebut beberapa daripadanya, termasuk membongkar kemudahan pengayaan nukleer. Dan akhirnya, membebaskan Selat Hormuz tanpa mengenakan tol. Itu hanya akan kembali kepada status quo sebelum ini. Tapi saya ingin tahu, pada pendapat awak, setakat mana rakyat Iran mampu menanggung kesakitan ekonomi? Mereka tak peduli. Pernah ada protes sebelum ini kerana ekonomi hancur dan rakyat memberontak. Dan orang Iran berkata, kami akan beri awak tambahan $7 sebulan. Baiklah, itu tak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini akan membawa lebih banyak penderitaan ekonomi kepada rakyat Iran. Tapi adakah rejim itu benar-benar akan merasai penderitaan itu?
Memang sangat penting untuk membezakan antara rakyat Iran dan rejim Dana. Jadi, ancaman yang memberi kesan tidak seimbang kepada rakyat berbanding rejim itu sendiri tidak akan mengubah tingkah laku mereka. Satu-satunya perkara yang boleh mengubah tingkah laku itu, jika ada yang mampu, ialah mengancam nyawa mereka secara langsung. Jadi, mengancam secara langsung pemimpin rejim dan pengawal revolusi Islam adalah jalan yang perlu diambil. Orang Israel berjaya menembusi kepimpinan Iran dengan sangat berkesan. Itu memang berlaku. Baiklah, ada fakta bahawa sekatan ke atas pelabuhan boleh memutuskan sepenuhnya keupayaan mereka untuk melancarkan serangan. Kerana itulah yang mengekalkan keuangan rejim tersebut. Dan sekali lagi, matlamatnya adalah untuk mengubah tingkah laku mereka untuk melihat sama ada kita boleh membuat rejim semasa mengalah dan berkata, baiklah, kami akan bekerjasama dan menjadi lebih pragmatik. Atau, jika itu tidak berjaya, saya mengesyaki Amerika Syarikat akan menyambung semula serangan untuk memberi tekanan dan menyebabkan lebih banyak penderitaan kepada rejim dengan tujuan mendapatkan kepimpinan yang lebih menurut. Baiklah. Tinggal 1 minit saja lagi, jadi Israel terus menyerang Hizbullah. Ini juga telah menjadi isu pertikaian dalam rundingan. Lihat di sini apa yang dikatakan oleh Danny Danon. Kami tidak mempunyai sebarang masalah dengan Lubnan. Sebaliknya, kami mahu melihat Lubnan yang berdaulat. Dan kami mempunyai musuh bersama yang menentang kedaulatan Lubnan, iaitu Hizbullah. Oleh itu kami mengalu-alukan perbincangan, rundingan, tetapi kami tahu bahawa kerajaan Lubnan sangat lemah. Dan kami berharap mereka mempunyai keberanian untuk berdepan dengan Hizbullah. Orang Israel berkata, kami tidak akan membiarkan pengganas-pengganas ini di sempadan. Tetapi ini adalah isu yang kontroversi di kalangan orang Iran yang menyokong mereka. Apa yang benar-benar menarik kerana Iran telah bertahun-tahun mendakwa bahawa mereka tidak menyokong Hizbullah. Tetapi, jelas sekali, sebahagian daripada tujuan ZY dalam operasi Epic Fury adalah untuk memastikan rejim Iran berhenti menyokong sekutu-sekutunya. Hizbullah telah menjadi salah satu daripada mereka. Naib Presiden Vance telah menjelaskan bahawa itu bukan syarat untuk Amerika Syarikat melaksanakan gencatan senjata. Oleh itu, Israel boleh terus menghapuskan Hizbullah di Lubnan. Sebenarnya kerajaan Lubnan telah menyatakan bahawa duta Iran adalah persona non grata. Jadi kita perlu memisahkan Hizbullah daripada Lubnan. Saya syak serangan-serangan ini akan berterusan lagi dari pihak Israel kerana mereka tidak boleh membenarkan Hizbullah terus berada di sana, Dana. Rebecca, seronok dapat bersama awak di sini. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih, Dana.